Kementerian Pendidikan KPM meminta semua pihak termasuk guru, pentadbir sekolah dan pemain industri untuk fokus melaksana serta menjayakan agenda pendidikan negara. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pada sidang media selepas Majlis Anugerah Malaysia Teacher Prize 2023, kerjasama semua pihak diperlukan dalam usaha memperkukuh masa depan pendidikan negara. Beliau berkata ia termasuk komitmen KPM untuk mengurangkan jurang pendidikan khususnya yang membabitkan sekolah di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Pelan pembangunan pendidikan, soft landing 2025. Ini adalah pelan pembangunan pendidikan negara yang telah pun berlangsung sejak 2013 hingga 2025. Jadi ini setiap tahun kita ada laporan. Kita baru saja keluarkan laporan untuk tahun 2022 yang sebenarnya banyak juga melihat kepada kejayaan-kejayaan kita dalam bidang pendidikan dan apa yang kita boleh lakukan untuk tambah baik lagi bidang pendidikan kita. Sebagai contoh, akses. Dalam konteks akses pendidikan semakin meningkat. Kita juga memberikan tumpuan kepada inisiatif-inisiatif pendidikan karakter. Begitu juga dengan kesenjangan, gap-gap yang ada dalam bidang pendidikan ini juga telah pun dipertingkatkan. Jadi dia menuju pada soft landing 2025 ni, kita akan lihat ada beberapa acara penting. Sebab tu saya sebut tadi, kita ada Jerayawara ataupun jelajah siri pendidikan masa depan Malaysia, dan kita juga sedang ketika ini memberikan tumpuan kepada pembinaan kurikulum 2027. Jadi itu antara kesan penting pelan pembangunan dan maknanya selepas pelan pembangunan pendidikan ini. Okay. Kita ada jawatankuasa MA63 yang sentiasa berbincang dalam konteks bagaimana kita nak memberikan tumpuan-tumpuan kepada isu-isu dalam pendidikan, membangun bersama dalam isu pendidikan, dan jawatankuasa ini sangat progresif. Maknanya apa yang dibincangkan sentiasa dilaporkan supaya isu-isu kita dapat tangani dengan segeralah, khususnya untuk pembangunan pendidikan di Sarawak. Kita dah bagi tumpuan pada pembangunan sekolah daif. Itu antara keutamaan kita juga. Sebab itu kalau dalam belanjawan ni, keutamaan kita selain pada sekolah daif adalah yang berkisar juga tentang pembinaan sekolah baru, kemudian yang tidak langsung meminggirkan Sabah dan Sarawak. Jadi kita nak keseimbangan itu berlaku dan apabila kita bercakap tentang pembangunan kurikulum, pembangunan sasia, termasuk juga pembangunan infrastruktur. Kita akan maknanya ada ruang itu untuk perbincangan dengan negeri Sabah dan Sarawak, dan kita bersedia untuk bagi input. Sebab yang kita nak perkukuhkan hari ini adalah soal pentaksiran ini. Jadi kita akan bagi input kita dan kita harap perbincangan itu berjalan dengan baik dan juga saling membangunlah dalam soal dan konteks pendidikan ini, insya-Allah.